Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Fidaus Rashid Idris dalam Berita Pagi Sarawak edisi 16 Ogos. Seramai 1,152 pendatang asing tanpa izin parti telah ditangkap atas pelbagai kesalahan setakat semalam sejak Januari tahun ini. Timbalan Pesuruhjaya Polis Kontingen Sarawak DCP Macha Atta mendedahkan tangkapan dibuat atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 serta Pencegahan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. DCP Macha Atta berkata seramai 540 parti yang cuba memasuki Sarawak melalui jalan yang tidak diwartakan telah diusir. Sementara itu, seramai 252 individu telah ditangkap disyaki dalang dalam penyeludupan migran ataupun dikenali sebagai tekong darat. Daripada jumlah itu, seramai 172 individu telah dituduh di mahkamah, manakala seramai 80 individu masih dalam proses melengkapkan siasatan sebelum tindakan lanjut dibuat. Sabit kesalahan di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ATIPSOM 2007. DCP Macha menegaskan Polis Diraja Malaysia Kontingen Sarawak terus komited memperketatkan kawalan keselamatan sempadan Sarawak, khususnya di daerah Lundu, Bau, Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu daripada dibolosi sebarang bentuk jenayah rentas sempadan sekaligus mengekang penularan wabak COVID-19. Oleh itu, beliau menyeru semua masyarakat untuk menyalurkan maklumat berkaitan kemasukan parti dan penyeludupan migran kepada balai polis yang berhampiran. Mayat seorang lelaki yang kenderaan dipandunya terjatuh ke sungai dari Jambatan Batang Lasar Jumaat lepas ditemukan semalam. Menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, mayat dikenali sebagai Kevin Lau Bensong, 25 tahun, ditemui pasukan mencari dan menyelamat SAR di celah rimbunan pokok nipah lebih kurang 3 km dari muara Sungai Daro. Pasukan SAR bersama agensi berkaitan yang turut serta dalam pencarian bertindak memindahkan mangsa ke dalam bot. Mayat telah diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut sebelum dihantar ke Hospital Daro untuk bedah siasat. Jumaat lalu, kenderaan jenis pacuan 4 roda dipandu mangsa terjatuh daripada atas jambatan yang sedang dalam pembinaan itu. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di kawasan Pakan telah mencapai lebih 90% atau hampir 13,000 penduduk telah menerima vaksin sekaligus membantu mengembalikan semula kawasan itu ke zon hijau. Untuk itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan Tan Sri William Mawan Ikom mahu kerjasama itu daripada pelbagai pihak dalam usaha membantu kerajaan mencapai imuniti kelompok. Up to now, kita sudah achieve in terms of percentage itu 98.76 lah. Mana lebih 12,000, dekat 13,000 sudah vaccinated. Beliau berkata program PICK di kawasan itu setakat ini telah menunjukkan kejayaan, namun penduduk perlu terus mematuhi prosedur operasi standard dan berdisiplin dalam usaha memutuskan rantaian wabak COVID-19. Tan Sri William yang ditemui pemberita di Pakan turut menyambut baik keputusan kerajaan untuk memberikan suntikan vaksin kepada individu berumur 18 tahun ke bawah. What sort of population, what target should be for people 18 ke bawah. Once we have that, I think we wait the decision lah. Tunggu macam mana keputusan dari pihak KKM ataupun SDMC how to go about that. Tambahnya, pihak pejabat daerah Pakan telah memulakan proses mengumpul data daripada rumah-rumah panjang sementara menunggu arahan lanjut. Seterusnya, kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 14 Ogos. Perkembangan COVID-19 di Sarawak.
Susulan peningkatan kes harian semalam, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN akan mengarahkan setiap premis atau pejabat yang didapati mempunyai risiko jangkitan COVID-19 akan diarah tutup sementara untuk sanitasi. Manakala semua kontak rapat yang terdedah diarah membuat saringan serta diberikan arahan kuarantin. JPBN turut memberitahu setakat semalam sebanyak 6 buah kilang, sebuah tadika dan kedai makan serta sebuah pasaraya di Kuching masih dalam arahan penutupan selama 14 hari kerana mempunyai risiko transmisi di tempat kerja. Kuching turut merekodkan 3 kluster di tempat kerja termasuk kluster Besi 2 dengan 18 kes positif, kluster Jalan Dato' Abang Abdul Rahim dengan 20 kes positif dan kluster Jalan Raba 2 dilaporkan 7 kes positif. Setakat pukul 12.30 hari semalam, Sarawak merekodkan sejumlah 963 kes dengan 4 kematian. 4 kes kematian itu direkodkan di Simunjan, Kuching dan Serian yang melibatkan mangsa berumur antara 71 dan 83 tahun. Kuching terus merekodkan jumlah kes tertinggi semalam dengan 510 kes, diikuti Semerahan 119, Serian 103 dan Betong 44. Bagaimanapun daripada jumlah kes tersebut, hanya 124 kes direkodkan bergejala dan 839 kes lagi tidak bergejala. 6 lagi kluster baru dikesan semalam dan kesemuanya dilaporkan di Kuching menjadikan sebanyak 103 kluster aktif di negeri ini. JPBN juga memaklumkan 2 lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD iaitu Uma Balui Liko Sungai Asap Belaga dan Kampung Medang Spau Betong. Sementara 2 lokaliti di Seratok ditamatkan PKPD. Kemudahan JT bagi penghuni rumah Edward Cendang Ambau di Sungai Asan, Sibu masih menjadi fasiliti penting bagi memudahkan penduduk di kawasan tersebut untuk ke sungai melakukan aktiviti harian. Kerja naik taraf 5 buah JT yang terletak berhadapan rumah panjang berkenaan dilaksanakan 2 minggu lepas dan kini hampir siap sepenuhnya. Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Wong Ching Yong memberitahu JT-JT berkenaan telah dibina sekitar 40 tahun dan kali terakhir dibaik pulih kira-kira 20 tahun lepas. Tuan Rumah Cendang told me that they need very urgent replacement. So I'm happy that this SRDC granted a fund of 92,000 to repair 5 bridges altogether. But they still need to do platforms. Wong yang ditemui pemberita di Sibu ketika melakukan tinjauan kerja naik taraf JT-JT berkenaan juga memberitahu platform terapung akan dibina bagi 4 daripada 5 JT terbabit. Sementara itu, Tuai Rumah Edward Cendang berharap kerja naik taraf tersebut dapat disiapkan bagi memudahkan urusan dan aktiviti penduduk sekitar kawasan tersebut. Sebenarnya dia banyak pulih. Kami nurun dengan tanahnya ada jalan. Kan itinya takut patah, takut labu. Agai perahu. Lepas siap dibina, tu kami nyamailah bisa jalan. Pada lawatan itu, hanya sebuah lagi jeti yang terletak di hujung rumah panjang tersebut belum disiapkan. Sebanyak 95 anak penyu spesies penyu laut Hawksbill dilepaskan di Pantai Lebuhan Gadong di Taman Negara Tanjung Datu. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC, Zulkifli Muhammad Atun berkata, spesies ini sebelum ini hanya mendarat dan bertelur di Pulau Talang-Talang dan Pulau Satang dan ia dilaporkan pertama kali mendarat di Taman Negara itu pada Jun lalu. Zulkifli Muhammad memberitahu secara keseluruhannya sebanyak 5,135 anak penyu telah dilepaskan di taman negara tersebut sejak April lepas yang melibatkan spesies penyu hijau dan penyu olive ridley. Beliau dalam kenyataan juga memaklumkan kedatangan spesies Hawksbill Sea Turtle itu di Taman Negara berkenaan membuktikan keberkesanan projek Reef Bowl Sarawak atau Tukun Berbola Tiruan yang berfungsi sebagai pelindungan habitat penyu dan menghalang pukat tunda.
Untuk rekod, 1,100 tukun berbola tiruan telah diturunkan di perairan Sempadi, Tanjung Datu setakat tahun lepas. Pusat Digital Community DCC akan dibangunkan secara berperingkat oleh Pustakaan Negeri Sarawak di wilayah utara Sarawak ke arah mewujudkan komuniti celik IT dan berpengetahuan. Pengurus wilayah Pustaka Miri Razak Ramli berkata, hasrat ini akan direalisasikan dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan di wilayah utara termasuk Bintulu, Miri dan Limbang. Razak Rambili menjelaskan melalui kerjasama dan sokongan berterusan, lebih banyak pusat serupa akan diwujudkan di kawasan berpotensi sekaligus memberi lebih banyak peluang kepada komuniti mendapat pendidikan dan maklumat. Razak ditemui di Miri selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Ahli Parlimen Sibuti Awang Sauni dan Ahli Dewan Undangan Negeri Lambir Ripin Lamad. Dalam pertemuan tersebut, Lukan Isman turut menyampaikan cek berjumlah RM5,000 kepada pihak Pustaka Negeri Sarawak bagi membantu inisiatif tersebut. Projek DCC tersebut bertujuan mengetengahkan budaya membaca menggunakan kemudahan teknologi sekaligus meningkatkan tahap literasi dalam lapisan masyarakat. Sekian berita pagi Sarawak. Terus patuhi SOP, lindung diri, lindung semua. Saya Firdaus Arsyidis. Assalamualaikum.